Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan fiqhul qulub, penawar penyakit hati, pada muka surat 28 muka surat 28, iaitu hati orang kafir. Jadi perbincangan pada malam ini masih lagi berkait dengan hadis itu, hadis pada muka surat 26 itu. Dia berkait dengan iaitu kategori hati dilihat dari segi manusia itu. Kalau sebelum ni kategori hati dilihat dari segi pembahagian hati itu sendiri. Ini dilihat pula dari sudut manusia itu. Jadi kategori yang pertama iaitu hati orang beriman. Itu pada muka surat 27. Jadi sambungan pada malam ini bahagian B itu ataupun nombor 2 tu, iaitu hati orang kafir. Hati ini adalah hati yang tertutup. Kalau dalam hadis itu sebut hati yang aghlaf marbut ala ghilafih. Itulah hadis pada muka surat 26 itu. Hadis riwayat Huzaifah Al-Yamani itu. Iaitu hati yang aghlaf marbut fi ghilafih ala ghilafih. Mana hati yang tertutup. Hati ini adalah hati yang tertutup dan merupakan hati orang kafir yang tidak beriman. Hati ini telah tertutup dan tidak dapat dimasuki oleh iman, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan mereka pula bersumpah dengan nama Allah, dengan menegaskan sumpah mereka bersungguh-sungguh bahawa sesungguhnya jika datang kepada mereka sesuatu mukjizat sebagaimana yang mereka minta itu, tentulah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah wahai Muhammad, bahawa soal mendatangkan mukjizat itu hanyalah Allah yang menentukannya, dan kamu tidak menyedari wahai orang-orang Islam bahawa apabila mukjizat yang mereka minta itu datang, mereka juga tidak akan beriman. Dan kami palingkan hati mereka dan pemandangan mereka sebagaimana mereka telah tidak mahu beriman kepada ayat-ayat kami ketika datang kepada mereka pada awal mulanya lagi, dan kami biarkan mereka meraba-raba di dalam kesesatannya dengan ya'mahu tu makna mereka kebingungan. Ya'mahu tu di sini maknanya kebingungan. Dia terjemah kebingungan itu sebenarnya kerana ya'mahun itu mana dalam keadaan buta lah.
dekat ada buta. Buta sini buta mata hati. Sebab tu dia terjemah kebingungan itu. Baik. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat ini, kita dapati bahawa segala bukti-bukti yang dibawa, sama ada dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran dan juga mukjizat, semua itu tidak berguna pada hati orang-orang kafir. Yang mana dalam ayat ini Allah sebutkan bahawa ada juga berlaku mereka minta supaya mukjizat. Mereka minta supaya Nabi lakukan sesuatu dalam bentuk perkara-perkara pelik. Kami akan beriman lah kalau Nabi boleh tunjuk perkara-perkara yang ganjil itu. Tapi bila Allah tunjukkan atas nama mukjizat Nabi sehingga bulan terbelah tu sehingga berada di timur dan barat, tapi mereka tetap tidak beriman juga. Hati sebeginilah yang dimaksudkan hati orang kafir yang Allah sudah tahu mereka ni tidak akan beriman. Sebab ada juga orang kafir itu selepas tu beriman. Ini yang dimaksudkan hati orang kafir. Hati sebegini adalah hati yang keras dan perlukan sesuatu untuk melembutkannya. Kalau kita tengok dalam tafsir lah, sini anda pun tidak nak bicara secara tafsir luas sangat. Kalau tengok dalam tafsir, dia akan sebutlah yang mana hati ni, hati yang dimaksudkan dalam poin B ni, sebenarnya Nabi pun tak tahu asalnya. Sebab kalau kafir tu ramai kafir tu. Jadi di kalangan kafir yang ramai itu, yang manakah yang dimaksudkan dalam ayat ni? Tu Allah saja tahu. Jadi kalau nak kira dari segi hujah, mereka tak boleh berhujah. Apa yang mereka minta Nabi boleh buktikan, tapi tetap tidak beriman. Tapi ramai juga yang beriman, walaupun tidak segera, tapi selepas daripada itu. Tetapi dalam fokus ayat ni, kalau dalam tafsir ni, makna hati orang-orang kafir yang Allah tahu dah dia tak akan beriman. Kalau kita perhatikan ayat ni mengikut ulama, Allah tidak perintahkan Nabi berhenti, tidak. Sebab apa? Sebabnya ni perlu kita tahulah. Ayat ini tetap Nabi tidak tahu siapa yang tidak akan beriman di kalangan orang kafir, tapi ada di kalangan mereka tidak akan beriman. Jadi orang kafir pun, jadi maknanya kita kata suspend itu bukan pada Nabi sahaja. Orang kafir pun tak tahu. Kau aku yang dimaksudkan dalam ayat ni. Sebab terbukti orang kafir Abu Sufyan tu boleh beriman. Padahal Abu Sufyan ni bawah sikit pada Abu Jahal tu lah. Tu saf kepimpinan Mekah pada waktu itu. Tapi boleh beriman. Siapa pun kat mananya benci pada Nabi. Beberapa kali dalam siri peperangan itu memang nekat untuk bunuh Nabi. Boleh beriman. Jadi hak ni termasuk dalam perkara ghaib. Siapa sebenarnya pada waktu ini tak tahu. Tapi bagi orang kafir itu dia akan timbul suspend juga lagi. Siapa dia? Tetapi dakwah diteruskan atas dasar usaha, bukan atas dasar takdir itu. Takdir kita tak tahu siapa dia yang tidak beriman. Kalau tahu dah orang ni tak beriman, tak caw-caw dah dia nya. Kalau bahasa Kelantan mama pergi kalau bahasa Kelantan. Tapi tidak begitu. Kaedah berdakwah ni tidak begitu. Baik. Supaya di kalangan kita lah, di kalangan kita orang Islam pun, setengah-setengah tu memang ada tak berubah pun, tapi kita tak tahu. Kita tak tahu siapa dia yang tidak berubah, duk kekal di atas, kita kata melakukan dosa sampai ke mati walaupun dia Islam. Itu kita tak tahu. Sebab tu nasihat tetap berjalan sampai bila-bila pun. Kalau tahu tak praktikal lah dakwah tu. Tapi begitulah hakikatnya. Jadi hati sebegini adalah hati yang keras. Dia begini hati ni kalau dalam mengikut Imam Ghazali apa yang tengok, sebenarnya dalam kitab Minhajul Qasidin pun ada sebut juga. Dia kata hati ni ada juga disebut hati yang lembut. Hati yang qalbun layyin, ni qalbun qaswah, hati yang keras. Jadi hati yang keras inilah orang-orang kafir yang mana dia tak beriman. Allah tahu, Nabi pun tak tahu. Dan dia perlukan sesuatu untuk melembutkannya. Ada setengah orang kafir itu jadi lembut, asalnya keras. Hati sebegini juga tidak boleh dimasuki oleh cahaya ilmu dan iman, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita bercakap ni tentang hakikat bahawa orang kafir ni ada yang jenis hati begini,
Tapi ada juga boleh berubah. Jadi kita tidak tahu. Allah sebut ni bahawa kamu jangan, kemudian kita panggil, kalau kita tahu masalah ni kan, kita sebagai pendakwah, kita tak kecewa lah. Aku berdakwah supaya ada pengkuliah sebut, tak sebut nama pengkuliah. Dia kata 5 tahun tiap minggu anda pergi ngajar tu 5 tahun duk ayat sunnah. Dia suruh lagi anak jadi teka tahlil. So, 5 tahun lebih. Dia minta lagi kita jadi teka tahlil. Pada 5 tahun duduk ayat sunnah. Nak minggu bukan sekali sebulan. Tu. Kita tidak tahu. Macam mana? Jadi bila kita tahu bahawa seperti mana orang Islam pun ada yang suka nak berubah setengah tu tak berubah. Orang kafir begitu juga. Jadi dakwah tetap diteruskan. Sebab apa? Sebab Allah tidak beritahu individu mana yang kekal begitu. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya kita tidak kecewa. Sebab kita tahu lebih awal lagi bahawa manusia memang begitu. Jadi pendakwah ni diberi pahala atas rasa apa? Atas rasa usaha dia tu. Dan dia dapat bonus sekiranya orang tu berubah daripada kafir jadi Islam, ataupun daripada jahat jadi baik, orang Islam dia. Kalau tak berubah, tetap dapat kelebihan apa dia? Usaha. Kalau tak ada ayat-ayat sebegini, 5 tahun berdakwah orang tak berubah, letih berhenti. Tak kat mengajar berapa kali tukar kitab. Tak kat mengajar. Duk benok situ lah kita kata duk. Benda kecil-kecil pun jadi besar. Apa tu? Sebab jiwa bermasalah. Tapi jangan sebutlah ni kategori ni jiwa. Kita nak bagi lagu tu tak kena. Moga kawan ngaji ni ustaz ni duduk bak hati ni. Jangan gitu. Tu jadi bisa berdoa pula kita. Moga kita tak habis habis dulu. Lepas tu kita buat kira. Sebab setengah-setengah tu kita tengok tu bahaya kadang-kadang. Sehingga dia boleh menimbulkan fitnah pada agama. Tu bahayalah. Jadi ini sebagai satu peringatan. Supaya nak jadi polis lah, dia kena tahu dah boleh jadi mati. Orang nak jadi tentera dia tahu dah. Bila dia tahu tu tapi dia sanggup juga. Mana persediaan mental lah kita terlebih awal. Ni pun gitulah juga. Tak sedut kecewa lah kalau orang tidak terima dakwah kita. Memang manusia ni gitu. Tugas kita jual ayat dia. Lepas tu dia mau terima atau tak terima, ni kita dah bincang ni. Jadi insya-Allah bila kita tahu kau ni, kita tidak akan gundah gulana. Mana letih kita tu tidak sia-sia. Tu tujuannya. Baik, Allah berfirman, cuba tengok di sini ya. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Dan kami laknat mereka dengan sebab mereka mencabul perjanjian setia mereka dan mereka kufur engkar akan ayat-ayat keterangan Allah. Dan mereka pula membunuh para nabi dengan tiada sesuatu alasan yang benar. Dan mereka juga mengatakan, hati kami tertutup, tidak dapat menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya hati mereka tidak tertutup. Bahkan Allah telah memeteraikan, Allah teri hati mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu mereka tidak beriman kecuali sedikit sahaja di antaranya. Ada sesengah huraian ulama ayat ni lah. Dia kata, ini dia berkait dengan ayat dalam saya tak ingat ayat keberapa dalam surah Al-Baqarah. Boleh tengok ayat start daripada 80 ke atas tu ada disebut. Dia panggil ihatah. Ihatah ni ada ihatatul ilm. Satu lagi dia panggil ihatatul dhanb. Ihatatul dhanb. Maknanya orang kafir yang diseliputi oleh dosa. Tapi bukan semua kafir begitu. Ada setengah ayat sebut kufur ini orang kufur yang telah diseliputi oleh dosa. Dia kufur dan dia jahat. Setengah orang tu kafir tapi baik. Dia tak sama seperti Islam lah. Islam ada baik, ada juga Islam tapi perangai lebih pada jin. Jin pun tidak ketemu. Jin kafir lah maksudnya. Ada jin lagu tu.
Mana sebab dia faktor manusia. Jadi orang kafir yang ihatatul dzam ni, yang dia diseliputi oleh dosa ni, kata Ibnu Abbas, dia kata maknanya dosa dia tu menempel pada dia. Istilah dosa menempel. Terlalu banyak dia jadi melekat, dia salut hati tu. Ni. Jadi menyebabkan mereka payah nak beriman. Sebenarnya bukan hati mereka tertutup, tapi Allah teri. Apa ni sebab kejahatan dia tu sudah sampai ke tahap tu, tahap berat. Supaya kita kata dalam hadis misalnya, ada setengah orang yang berdusta tu, siapa Allah cak dia ni sebagai kadzab. Tapi bukan semua. Sebab tu ulama bincang orang yang berdusta yang macam mana sehingga Allah cak dalam buku catatan amalan sebagai kadzab. Hak ni hak berdusta yang tidak pernah berubah dan tidak ada usaha untuk berubah. Lama ke tak tu? Setengah ulama kata tidaklah lama. Tapi kalau nak banding, tidak lama tu nak banding dengan hak dusta tapi dia berubah. Ada setengah dusta tu memang dusta sehingga jadi jibillah. Jibillah ni sehingga jadi tabiat. Tidak niat pun jadi berdusta juga. Tak sengaja pun jadi dusta juga. Orang panggil kehidupan sudah menjadi kebiasaan. Kalau siapa tahap tu, Nabi kata Allah cak. Bila kata Allah cak tu, dia nak keluar jadi orang yang benar, orang yang jujur, payah dah lah. Sebab tu kita kena ingat dalam agama kita, istilah buat dosa ni, Nabi kata mana masing-masing kamu ni lah, kullukum khatta'un, setiap kamu ni semua ada buat salah. Sebaik-baik orang buat salah ni orang bertaubat. Beberapa riwayat lah sebut tu. Baik, cumanya ulama dia sebut daripada pemahaman ayat Quran dan hadis-hadis berkait dengan dosa ni, difahami oleh ulama bahawa dosa ni bukan dosa, pelaku dosa. Orang yang terlibat buat dosa ni dia ada dua jenis manusia. Satu jenis yang dia mudah bertaubat. Buat mana tak ada tidak berlanjut telah dosa bertaubat. Hak ni dia tidak parah. Selagi dia panggil musirrun ala zunub. Ataupun mu'siruna ala dzunub, orang yang terus menerus melakukan dosa tak bertaubat. Tu dia lain, tu dia tak sama tu. Dia tidak sama. Jadi orang yang melakukan dosa kemudian bertaubat itu biasa. Hak bahayanya berada dalam kedudukan yang cukup bahaya orang yang tidak pernah ada kesedaran untuk bertaubat. Bertaubat ni dia bermula daripada menginsafi diri. Bila buat salah, salah. Dia situ orang panggil anak tangga pertama nak bertaubat. Jadi orang yang musirun ala dzunub, yang tidak pernah terfikir untuk bertaubat ni kerana tak ada kesedaran itu. Dia buat salah pun dia tak berasa salah. Kadang-kadang dia bangga pula. Kadang-kadang bila kita sebut pada dia rasa pelik pula. Ingat ada cerita anak pernah sebut masa anak jadi tu email dulu. Dia ni kaya. Dan dia ni ahli perniagaan lah. Jadi saya pergilah dengan seorang EJK nak minta sumbangan tetap dia. Nak uis banyak mana terserah. Nak tetap 50 ya tak apa, muka dia kaya. Nak ayat 10 ya malu, muka dia kaya. Dia kata boleh saya uis. Cuma dia nak molek niat dia mula-mula. Cuma dia kata kalau boleh dia nak masjid ni ada pendapatan tetap, dia boleh bantu. Orang saya kata molek Cuma dia kata, tak tahu dia nak uji kita ke tak. Jadi dia punya uji kita kejut khabar. Boleh dia kata. Cumanya adalah sedikit orang panggil kena, dia kata tak boleh betul dah. Dia kata payah nak minta rumah kalau betul dah. Dia sebut tu kan. Tapi benda ni kecil ya, dia kata tidaklah kata siapa ke perekat nipu. Cumanya adalah sikit dia panggil helah dia sebut. Saya kata macam rasuah tapi kecil lah, tidak besar rasuah pun kecil, bobor rasuah gitu. Dia sebut gitu sebab dia sebutkan ni anak mengapa kok neng gitu. Dia kata sebab Ustaz dia kata nego ni kalau kita nak betul straight tak siwak salah langsung tak erok nego lah gitu. Saya kata kita mau imej dia ni nak uji aku kau main media je ni gitu. Saya kata lagu mana? Dia beroyak lah. Saya tak cerita mana lah. Saya kata tak apa kalau gitu saya kena bincang dengan AJK dulu.
Kita pun guna bahasa diplomatik je. Tidak kata, oh lagu tu patut nampak dari peramat anak tak percaya dah. Kita tak kata gitu kan. Balik tu nak pergi balik masjid atas kereta. Ijik kita kata, parut ni saat ni. Kata anak kelih mana tak sedia tu. Lagu ni jadi kaya. Tak tu heavy juga kaya. Tidak kata orang jin panggil lagu tu tidak kaya. Tak tu heavy juga. Hak tu kalau mengikut ulama tu dia tidak panggil nikmat, dia panggil istidraj. Istidraj ni mana Allah beri apa dia nak. Rezeki dia nak rezeki, Allah beri rezeki. Tapi rezeki tu menyesatkan dia. Tu orang tak panggil nikmat dalam istilah syariat. Tu dia panggil istidraj. Istidraj ni Allah beri kehendak dia dengan supaya dia tidak timbul perasaan bersalah. Hak tu ada nak sebut ya. Jadi dengan dia buat silap tu, dia tak timbul perasaan bersalah, bahkan dia ada alasan untuk supaya dia rasa tidak bersalah. Gapo dia? Kalau betul sepasadek kita terus. Kalau betul seorang mana payah nak boleh hutang. Bagi dia itu alasan untuk tak apa tu. Alasan untuk membenarkan perbuatan dia. Gak orang lagu ni bila dia nak timbul rasa bersalah. Sedangkan para sahabat dosa kecil pun sepuluh bukit dia rasa salah. Hak tu jadi masalah. Jadi orang yang memiliki hati seumpama ini akan lari apabila dijelaskan tentang tauhid dan juga keperluan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Jadi orang lagu ni royak hadis, royak sahabat, royak ayat Al-Quran pun tak degih kata. Hak kafir apa ada jin lagu ni, hak Islam apa ada jenis lagu ni. Tapi hak ni kita beritahu ni bab akidah, bab Islam dengan tidak Islam. Kalau bab akhlak pun ada juga orang Islam jenis perangai lagu ni. Ni mana hak berat lah. Sebab itulah hadirin-hadirat kena ingat. Mana bila kita buat dosa ni, kalau berterusan buat dosa tak bertaubat, keadaan dosa tu satu hal. Keadaan itu membahayakan hati kita. Membahayakan. Tu kenapa? Kenapa? Hal ni lah ulama kata salah satu maksud hati ni dia boleh berubah. Jangan kita ingat hati ni ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala atau tsabbit qulubana ala dini. Jangan kita ingat hati ni berubah kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak sekadar itu. Dia berubah. Salah satu maksud hati dia boleh berubah. Dia bukan berubah jadi baik, jadi jahat, duk main gitu. Tak. Perubahan yang paling bahaya dia berubah jahat, jadi lebih jahat, jadi lebih jahat. Hak tu paling bahaya mengikut ulama. Bukan kata berubah, kalau berubah jahat, lepas tu berubah jadi baik. Hak tu molek lah. Hak bahayanya daripada jahat tu dia berubah semakin jahat sampai ke peringkat kalau dalam hadis tu sampai jadi seolah mata kayak mata kita ni kira. Mata hitam duduk tengah, mata putih duduk tepi. Dia berubah jadi hak hitam duduk tepi, hak putih duduk tengah. Ada nak tengok dalam video je mata putih aja, tangi dia lengok gitu loh. Tak tahu jenis gua dia makhluk. Tapi pakai sebel. Kita pun tak tahu jenis makhluk dia. Jadi putih belaka mata dia. Nak ayat ni pun sempat tengok saja, buka tengok mari pula kata mata putih ni. Tu dajal dia tu. Tak tahulah dia buat warna. Tu ada jenis tu. Maksud dia berdoa tu dia jadi maksud dia berdoa pula tu. Jadi gitu ada jenis lagu tu. Unzuru ilayya dia kata. Allah dajal ngati. Unzuru ilayya, tengok pada saya. Makna Nabi sudah turun. Sukhlih dia. Nunggu dia keturunan Rasulullah ni. Bahaya ni. Unzuru ilayya Pak Wem ni enggak tahu apa? Pak Wem tak ingat. Sebelum tu lagi. Masa tu Pak Wem mula-mula kena penyakit cimani tu. Masa tu lagi ada dah video tu. Lepas tu nak tengok terbaru ni ada pula hak lain. Bahaya. Tu anak kejut sangat dia tu. Dia duduk tengah tu dia putih, lepas tu dia unzuru ilayya, dia tunjuk unzuru ilayya, tengok pada saya. Orang lain tak nampak laku Nabi, sukhlih dia. Nabi turun daripada langit. Dia nampak. Dia seorang masalah nampak tu. Memang tak aci apa ni Allah bahaya. Tapi orang boleh terima tu kita boleh. Baik, seterusnya
Yang ketiga, hati orang munafik. Hati orang munafik. Hati ini adalah hati yang songsang, mangkus. Dia sebut dalam hadis tu kan, hadis tu boleh tengok situ balik lah, hadis 20 tu. Dia panggil qalbun mangkus. Bukan mangkuk, mangkus. Hati ini hati yang songsang, mangkus, qalbun mangkus. Tu Nabi sebut gitu. Kerana unsur kebaikan masih boleh menerobos ke dalamnya. Namun orang yang memiliki hati seumpama ini enggan menerima kebaikan tersebut. Jadi hati yang ketiga ni, hati yang mangkus, qalbun mangkus, iaitu hati yang songsang, masih ada lagi. Mana kalau baca ayat Quran itu masuk lagi dalam hati. Kalau hadis itu masuk lagi. Tetapi payah nak terima kebaikan. Masuk tu masuk. Kadang-kadang tak terima. Bukan kata maknanya maksud hati mangkus ini, bila masuk dia mahu mikir. Dia mikir. Maknanya dengan kesan daripada wahyu dia mikir. Cuma dia tak terima. Kalau tak habis tolak terus. Tak masuk terus dalam hati. Tu. Baik. Cuba kita tengok. Kalau kita perhatikan di sini, ni betul dah ni dia sebut, dia tulis sini enggan. Jadi kalimah enggan menerima kebenaran tu maknanya dia tahu tu benar. Sebab hati ni dikatakan hati orang munafik. Memang dalam kitab memang sebut clear, orang munafik ni sebenarnya dia tahu kebenaran, tapi dia tak mau terima. Tu sifat dia. Sebab tu dalam Quran tak ada orang yang paling hina orang yang tolak kebenaran dalam keadaan tahu kebenaran. Dalam keadaan dia kata ni benar, tapi dia tolak juga. Tak ada orang lebih hina daripada itu. Baik, misalnya di sini Suratul Munafiqun ayat 1 hingga 3. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lam innaka la rasuluh wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Tu kesan buruk dia. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, dia kata kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau ni sebenar-benarnya Rasul Allah. Sebenar-benar Rasulullah. Baik. Dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Allah sebut terang dalam ayat. Jadi orang kafir pun dia baca ayat ni, pokok munafik. Sebab tu bila kena ayat-ayat begini ke sebelum tidur, mana dia mari mikir. Sebab tu pokok munafik ni ada yang masuk Islam. Anak Abdullah bin Ubay tu sahabat yang berperang fisabilillah. Anak Abdullah bin Ubay, bapak munafikin, anak dia Islam, jadi sahabat. Setengah ulama kata Nabi hormat jenazah dia, Nabi tak benar kutuk jenazah Abdullah bin Ubay walaupun dia mati kafir. Kih nak pelera ke anak dia. Siapa begitu sekali? Nabi kata jangan kutuklah dia, sebab apa anak dia tu sahabat kita. Apa ni hasuna Islam. Dia ni Islam yang baik, anak dia. Baik. Tak apalah. Mereka menjadikan sumpahnya atau akuannya sebagai perisai untuk menyelamatkan diri dari harta benda, untuk menyelamatkan diri dan harta bendanya daripada dibunuh atau dirampas. Maknanya dia kata innaka la rasulullah tu, sebenarnya dia tipu. Ni orang panggil takiyah, pokok munafik ni. Dia bertakiyah supaya orang kata dia Islam, orang layan Islam. Kalau dia buka kedai runcit, orang Islam akan pergi kedai dia nak dapat habuan dunia. Ni dia bertakiyah. Itu makna junnah tu, perisai itu maksudnya supaya dia dipandai baik oleh masyarakat. Tapi dalam hati dia tidak beriman. Allah sebut terang.
Lalu mereka menghalang dirinya dan orang lain dari menurut jalan Allah. Jadi sifat nifak yang ada dalam hati mereka itulah yang menjadi penghalang mereka. Sesungguhnya amatlah buruk apa mereka telah kerjakan. Ni anak duk perhati kan. Sebab pokok dia ni, dia suka sangat ni perangai pokok munafik. Dengan anak ada buku tu. Al-farqu bainas suhbah wan nifaq. Perbezaan antara suhbah, sifat sahabat dengan munafik. Antara yang disebut dalam kitab tu, puak-puak dia ni suka menimbulkan persepsi. Kita guna bahasa lain, persepsi. Mana kalau kecil apa-apa biar jadi orang jadi mudah sangka buruk pada. Kena beringat puak-puak kita. Kalau kita ada perangai lagu tu, bila kita kecil jadi menyebabkan orang jadi nampak buruk pihak tertentu, tak molek tu perangai tu. Tu perangai puak munafik. Orang buat molek-molek dah mari dia kocalan habis. Allah, serabut perut dia kata tak. Kat serban tu, lebih kurang meja ni lah serban nampak tak kepala tak. Tapi perangai hodoh lah. Tak ada gamuk kita ni. Apa tu? Sebab dia duduk lama dia duduk kata kau orang. Duduk kutuk orang, duduk sangka buruk kau orang, menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Tu hari jadi hati lagu tu. Jangan main-main. Kadang-kadang kita dengar tu tak. Nampak pada kata-kata dia sendiri tu nampak hodoh. Benda ni khilaf tapi perok dia hukum. Ya awal-awal khilaf mula-mula ni. Perangai ke dia lagu tu. Tak ada gamuk nak tengok. Orang ngaji tahu pertama mesti tak tu berhenti bagi lagu tu. Reti bagi lagu tu. Tempat pondok di kita di Kelantan ni Qabil tu ya. Ana jadi TM Qabil tu. Pada dah. Makna diamah tu salah satu wajhum atau qaulum minasy-Syafi'iyah itu diamah. Memang diamah pun. Tu. Jadi benda tu memang diamah pak kita. Makna pendapat tu walaupun bukan pendapat jumhur dalam mazhab Syafi'i. Tak. Tetapi pendapat tu diamah pak kita. Ada ingat? Sebab Ustaz Nasir nikah. Kita pun ada masa tu. Tok guru kita pun ada. Hak juga kahwin ke dia. Tok guru pondok ni. Qabil tu ya. Sah lah kau. No. Tu benda-benda gitu. Apa tu hati bermasalah. Hati bermasalah jadi lagu tu. Memang dia jadi teruk kita pula. Kenapa hati yang tengok apa jadi lagu ni. No. Siapa perekat kata zina, berat tu. Kalau khilaf dia tak pergi situ. Maksud rakyat dia bila bak khilaf dia tak akan pergi situ. Bahkan kalau kata tersalah pun dia tak akan pergi situ. Di segi mereka. Apa tu? Dia panggil syubhah ya. Gitu ya. Dia tak akan pergi situ. Ulama kita dia tak akan bawa pergi sampai situ. Zina ni lain. Tu ada kita ke anak kacik gigi tapi tidak kacik berat lah. No. Kalau kacik berat parut malam ni kena tapi gemik kalau kata berat. Dia ulama kita ni bila kahwin letuk lagu tu di masjid mari ni dia tak akan pergi ke zina. Kalau salah pun dia panggil syubhah. Tengok dari kitab mereka. Berat ni tok guru ni. Berat semua nak tengok ni. Lemah kita kelih Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka kerjakan. Jadi perbuatan buruk ini demikian kerana mereka mengaku. Apa yang jadi buruk sifat pokok munafik ni? Sebabnya perbuatan buruk ini demikian kerana mereka mengaku beriman di hadapan orang Islam, depan dengan molek nampak. Kemudian mereka tetap kafir bila pergi masuk dalam kalangan sesama mereka, mereka nyatakan orang panggil warna mereka yang sebenar. Maka dengan sebab itu Allah meteraikan hati mereka. Allah teri hati, cok. Lalu mereka tidak dapat memahami yang mana benar dan yang mana salah. Jadi tak boleh nak faham. Jadi bagi anak kadang-kadang benda-benda gini, benda-benda tak sabar sebab ada kalau kita baca dalam kitab memang ada pun. Tak silap ni nama yang ulama sebut. Nama dia Subki. Ulama besar dulu. Dia ni memang mulut uduh lah. Dia kata ke ulama tak belaga dengan dia zaman tu macam-macam dia kata. Tapi dia ni alim. Alim dia ni. Tetapi oleh kerana dia tu tak berubah perangai dia. Sehingga disebut. Ni dalam buku yang nak baca, nak ayatnya kita ni tak leh duk kata ke orang. Benda berat-berat. Padahal dia ngekir lah. Akhir sekali dia berzina.
dia berzina. Tu. Berzina, lepas tu banyaklah berlaku perkara, sehingga akhir sekali ulama buat contoh ni salah seorang orang yang terlibat dalam ilmu, dia anggap ilmu tapi oleh kerana akhlak dia teruk, Allah hina di muka dunia. Bukan dia seorang, kalau kita baca kita akan jumpa lah. Sebab tu kena beringat. Baik, seterusnya, orang-orang munafik adalah orang yang beriman dari segi zahir sahaja, namun pada hakikatnya mereka tidak beriman. Hati orang munafik dari segi asalnya tidak tertutup. Kenapa? Asalnya molek pun kita juga. Sehingga akhirnya tidak boleh dimasuki lagi oleh sebarang unsur kebaikan. Tetapi oleh kerana ia tidak menerima kebaikan yang masuk itu, ia dikira sebagai hati yang songsang. Maknanya boleh masuk, cuma dia tak boleh terima. Hak hati tak mula-mula tadi tak boleh masuk langsung. Makna beratlah. Gitu ya. Ia dikira sebagai hati yang songsang, mangkus. Hati sebegini memerlukan ia diperbetulkan semula bagi menjadikannya lurus dan kembali kepada tabiat asal, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlilillah falan tajida lahu sabila." Maka apakah yang menyebabkan kamu berpecah menjadi dua golongan terhadap kaum munafik? Bapa je kamu tidak sepakat tentang pokok munafik? Bapa duk kata, setengah kata maulid lagi, setengah kata boleh lagi. Bapa jadi gini? Tak jelas lagi kau orang munafik ni tak boleh pakar. Bapa kamu duk sangka baik, setengah tu masih bersangka baik dengan pokok munafik, setengah tu memang tak terima. Bapa jadi gitu? Sepatutnya kita kena sepakat. Hak jenis perangai lagu munafik kita semua kita kata dia tu tak maulid. Sepatutnya bapa masih ada lagi anggap dia molek tu. Padahalnya puak-puak munafik ni Allah telah menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Macam mana kamu tidak boleh sepakat lagi tentang dia tu? Maknanya maklumat tu jelas dah tu. Perhatilah, kalau isu-isu yang menyebabkan masyarakat jadi tak terang, mesti mari daripada media dia. Ni pokok munafik, dia suka menang. Kalau kita baca sejarah Sayyidina Uthman, memang pokok dia lah. Sehingga sahabat sendiri pun ada kadang-kadang terpengaruh media, peranan media. Dia ada media dia. Adakah kamu pula hendak memberi petunjuk pada orang-orang yang Allah telah sesatkan? Sebab itulah setengah ulama kita, supaya Imam Syafi'i sendiri, dia kata puak-puak yang kafir sahabat ni, kata dia panggil puak Rafidah ni, puak-puak ni kita tak boleh buat baik dah. Tak boleh. Bahkan Imam Syafi'i kata, aku tak pernah jumpa, ramai aku jumpa di muka dunia orang yang mengikut hawa nafsu waktu tu, tapi tidak seperti mana puak-puak yang mengkafirkan sahabat, duk buruk sahabat. Siapa buat perayaan untuk memburuk ke sahabat ni, dia nak tanam kebencian kepada generasi yang bawa Quran dan hadis. Tiba-tiba kita masih lagi nak terima dia. Pelik tu. Padahal sesiapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkannya. Dia kena itu. Sebab tu sini ana ada buat catatan berdasarkan kepada ana semok dalam beberapa tafsir. Jadi ayat ini sebenarnya selain untuk menyedarkan umat Islam agar jangan membazir masa dengan puak-puak yang rosak hati, baiklah kita cari mad'u yang lain, kita tumpu kepada orang lain. Bila siapa satu tahap kita tinggal mereka tu. Maknanya kalau maksud dia kalau sepatutnya Nabi sendiri dah royak berhadapan dengan Nabi buka soal jawab dan sebagainya, dan Nabi tunjuk mereka hidup sama Nabi. Hikmat apa Nabi tidak halal, apa dia duduk sah lepas mayat, apa Nabi tak halal, nak suruh dia tengok lah. Sebab tu Nabi baca Quran ni, ulama kata dia dengar tu Nabi baca Quran ni, bukan Nabi ingat Quran, bukan turun dia baca. Sahabat boleh agak tu selepas ni, daripada cara Nabi baca, dia bersama-sama sampai temu pula. Maknanya khatam
Semasa baca setakat turun. Khotim dalam salat jahat. Salat maghrib, isya dengan subuh. Pokok dia depan, dia dengar ayat Quran. Tapi tak berimeh juga. Tu pokok dia ni. Kerana itulah maka Allah kata tak layak dah nak terima kebaikan. Jadi ayat ni sebenarnya sebagai peringatan kepada kita, jangan kita duk bazir masa sehingga orang-orang hok begini keadaan dia. Sebab bayangkan tak ada atas dunia sekalian ni satu ajaran yang mengatakan berpura-pura penyebab naik darjat dalam kehidupan. Tak ada ajaran salah setahu mana kecuali ni puak-puak Syiah ni. Hak duk kafir sahabat, hak duk buruk sahabat. Apa ni? Misalnya dah, kalau contoh saja sebut contoh dah. Misalnya Khomeini kata kan, antara Khomeini sebut sama lagi tak ada Khomeini. Dia kata la imana liman la taqiyata lah. Tidak dikira beriman seseorang yang tidak ada perangai taqiyah. Tak beriman kalau tak ada taqiyah. Taqiyah ni ke dia berpura-pura. Dia buat contoh. Misalnya semaya Syiah ni dia kena irsa, tanggal luh dia tak boleh gitu. Tapi boleh buat gitu. Kalau depan ahli sunnah. Sebenarnya kalau mengikut fiqh dia, dia panggil Syiah Imadullah fiqh dia, buat gini dia panggil talfiq ni batal sebenarnya. Buat gini batal. Dia kena irsal. Supaya dalam mazhab Malik, irsal. Kalau buat gini batal. Tetapi dia jadi tak batal. Sebab apa tu? Takut orang kata kita Syiah, kita boleh buat gini. Jadi tak batal. Fi halit taqiyah, dalam situasi taqiyah. Ajaran dia lagu tu. Semua ajaran salah dia nak Syiah, dia nak biar orang tahu dia ni stand dia lagu mana. Syiah ni tak. Bila dia tidak menguasai politik. Tapi kalau dia menguasai politik, dia akan tunjuk semua tu. Dia akan tunjuk. Bahaya apa ni. Jadi boleh pahala besar. Baik. Ayat ini juga sekaligus memberi tazkirah dalam bentuk mereka tidak lagi menjadi target untuk dapat kebaikan. Jangan kamu harapkan kebaikan daripada puak-puak ni, orang munafik ni. Anda ingat kalau orang salah di peringkat ajaran salah di peringkat cawangan ni lah, kita kata tidak. Masih kita boleh harapkan lagi kebaikan. Tapi puak-puak ni jangan. Sebab tu Allah kata, mu tak boleh buat keputusan lagi kau kepada puak-puak munafik tu. Masih berbelah bagi lagi. Jadi sifat manusia, sifat manusia berasa sombong jika berasa diri diperlukan. Jadi bila dia ni, bila kita masih beri perhatian kepada dia, dia akan jadi orang naik toncel lah, kita kata. Sebab tu orang lagu ni kadang-kadang kita tinggal ke dia. Kita biar dia nampak kita tak perlu pada orang lagu. Kita tak perlu. Tapi nak buat mana tak? Engkau orang kita ni ramai yang jahil. Siapa ada dalam internet anda tengok tu, dia berdoa supaya anak dia jadi muka supaya tak syah ni. Saya kata minta bala lah kata. Siapa gitu? Apa tu engkau comel kan? Engkau kita ni bulu tak banyak lah mana. Dia ni bertahu habis nak nampak comel. Lepas tu pada kapur kita pun ramai comel lah, kita tak payah kau kan, you know. Kapur kita pun ada lah gitu. Na'udzubillah zaman fitnah ni. Anak ada kelih kemana dia tengok, dia nak tahu mudah, kita tarik kat terkini. Kita kata nak maklumat terkini tentang program-program selawat di Indonesia. Dia kata ubik lah, mana hak terbaru ramai stadium tak muat. Setengah dia buat program. Anda tengok perempuan kita rasa usim nampak bila Dajjal ni lalu kan. Dia nampak macam nak kekoh raja tu. Anak kata ni taksub itu tahu ni. Macam histeria. Kata bahaya. Tu bahaya tu. Tapi sahabat-sahabat Nabi dia sama perempuan. Saya nak bakar semua tahu lebih, tapi tak ada tepik kita retina Madinah tengok awakah. Bab tu. Anak mudahnya kita kira gini. Makna kalau seseorang itu dia memberi pendidikan yang baik, anak murid akan jadi baik. Kenapa Imam Abu Hanifah doa pada Allah, janganlah Allah beri benda keramat pada dia. Dia takut anak murid dia ni sokong dia bukan kerana ilmu, tapi kerana perkara pelik yang berlaku. Dia bimbing lagu tu. Dia tak sebi. Biar nampak biasa. Tu kan. Sebab itulah
Kalau dalam kitab-kitab ajar salah, kau ana bacalah. Misalnya kitab Mawsu'atul Adyam wal Madzahib al-Mu'asirah tu kan. Pak ajar saja buat. Tok guru dia tu sengaja buat gini nak supaya anak murid taksub pada dia. Ada satu ajaran tok guru dia sanggup mati. Sebab dia doa ayat sama dia akan mi'raj naik ke langit supaya Nabi Isa. Doa ayat sama dia. Kalau nak tengah ngaji dia start lah ni ngaji sebelum dia naik ke langit. Sebab naik tak turun lah. Dia tak ayat tak turun tu anda tambah sikit. Dia ayatnya bila naik ke langit dia mi'raj dia panggil. Supaya Nabi Isa akan turun juga. Dia dom. Jadi bila kerajaan nak tangkap dia, kepun dia masuk dalam rumah dia. Lepas tu suruh keluar tak keluar. Dia tak nak dia tak nak lari dia sebab kepun rumah dia. Akhir sekali dia dah berasa lama dia dalam rumah ni. Dipecahkan pintu rumah dia, masuk tengok tak ada dia dalam rumah. Masuk dalam bilik dia ada satu relau yang besar. Bekas yang besar, ada api. Air menggelegok. Disyaki dia terjun dalam air kimia. Tu air kimia. Sampai tulai pun hancur. Jadi lepas tu anak murid dia lagi sesak lagi. Oh, tok guru kita naik ke langit. Padahal apa kerah lah tu. Nak ayatnya anak-anak sebutnya orang ajar salah ni. Nekat dia tu. Mana lepas tu anak murid dia percaya dia duk ayat sebelum ni. Sampai satu ketika bila Allah izinkan dia akan naik bertemu Allah. Sebab tu kalau nak mengaji sebelum dia naik. Oh, ni kerajaan langit semua ni. Anak kata boleh. Sebab tu dulu Maulana, dulu sebelum anda baca tu Maulana ada sebut dah cerita. Dia kat kita tengok dia tu ada. Allah kata siapa tahap tu. Sebab apa? Sebab dia yakin sebagai akidah lah ajar itu. Bila sesuatu ajar sudah menjadi akidah, dia sanggup mati. Tu bahaya tu. Dia terjun dalam air tu. Memang disebut tu air macam air kimia lah. Bila letak tulai aku jadi hancur tulai. Dia sanggup terjun. Jadi keputusan dia buat ni tak mungkin dia boleh lari. Maknanya disyaki dia terjun. Tulai pun tak ada. Bila curah itu tak ada kesan. Akhirnya pengikut dia jadi lebih sesak lagi. Sebuah ada kan ajaran tempat kita ajaran salah bila tok guru dia mati tu. Duk cahaya lagi tok guru hidup masih bersama isteri dia di alam maya. Barak tu ajaran itu tu. Jadi kawal lagu ni berlaku dah dulu. Sebab tu Syah Waliullah kata, apa yang kesesatan dulu dia akan menjelma balik. Mungkin ada berubah rupa zahir saja. Hakikat dia tak hilang. Kesesatan tu ya. Kita duduk depan tu ya. Begitulah ya. Kemudian seterusnya hati orang Islam yang zalim dan fasik, hak ni yang disebut hati bahagian yang keempat ni, yang mana bercampur aduk di antara iman dan juga kita kata bercampur antara ma'ruf dengan munkar. Ni hati kebanyakan orang Islam. Banyak juga hati lagu ni lah. Tak boleh nak agak. Kadang-kadang molek, kadang-kadang tak molek. Tu kita bincang dalam sesi akan datang. Kena berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.